Alhamdulillah, setelah kali ketiga dapatlah saya bangun. Terima kasih Tan Sri mengurusi. Bukan sebab wanita bangun, sebab Mahsyar minta maaf, sebab ketokohan. Silakan. Okay, tidak juga ya. Tapi saya mewakili orang-orang kecil ya. Orang-orang kecil ya. Saya mewakili orang-orang kecil yang berjuang tahun 1950-an dahulu. Nama saya Puan Sri Fatini Yaakob, yang digelar oleh kawan-kawan saya sebagai ulama Natrah. Jadi kalau saya sebut Natrah, semua orang di dalam dewan ini akan kenal. Dan saya mewakili zaman itu ya. Saya mewakili zaman semangat roh kasih agama tahun 1950-an. Jadi apa yang saya nak bentangkan di sini adalah poin roh kasih agama ini yang hilang dalam perpaduan, dalam urusan perpaduan ini. Kerana perpaduan ini sebenarnya, perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam ini sebenarnya di negara kita kerana roh kasih agama ini terputus. Roh kasih agama ini terputus kerana perpecahan berlaku kerana kepentingan diri begitu melampaui batas. Di kalangan ahli politik, di kalangan kita manusia biasa, di kalangan kelompok pertengahan maupun yang di bawah sekali, yang orang-orang kecil. Kenapa ini berlaku? Ini ada sejarah panjang kerana hawa nafsu kita makin membuak-buak kerana kepentingan kebendaan semakin banyak, semakin hebat. Apabila kita telah berjaya memuncakkan orang-orang Melayu ini menjadi kaya raya. Pada zaman tahun 50-an, masa saya mengkaji sejarah Natrah, 25 tahun sejarah Natrah dengan saya, perpaduan orang-orang Melayu yang menyebabkan berlaku rusuhan adalah kerana roh kasih agamanya begitu banyak pada masa itu. Bagaimana roh kasih agama itu ada? Pada masa itu, tok guru yang mengajar adalah orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, yang berlaku, yang ada di pondok-pondok, yang ada di mana-mana sahaja, dan suara mereka tanpa pembesar suara sampai ke kampung-kampung. Dan mereka ini menggerakkan kasih di antara kita berpadu, yang menyebabkan orang Melayu pada masa itu yang tidak saling kenal mengenal turun ke Singapura, dan mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat berbeza. Ada daripada golongan berpendidikan di Inggeris, ada daripada golongan pendidikan agama dan Melayu. Semuanya berpadu dan ada perpecahan dari segi politik. Politik mereka ada yang kiri PKMM, ada yang kanan UMNO, ada yang kiri lagi Hizbul Muslimin. Mereka berpadu di situ. Dan pada masa itulah kita melihat buat pertama kalinya orang Melayu berani kurang ajar terhadap pemimpin UMNO, membaling kasut kepada Datuk On. Tidak ramai di antara kita di sini yang tahu bagaimana orang UMNO, ahli UMNO sendiri membantai yang di-Pertua Agong UMNO Datuk On pada masa itu dengan kasut. Apabila beliau keluar daripada stesen radio Melaya pada masa itu, mengarahkan supaya semua orang-orang supaya jangan merusuh, jangan merusuh. Intisari kepada rusuhan itu sebenarnya bukan mereka bangkit merusuh, bukan kerana menidakkan keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman bahawa Natrah perlu balik ke Belanda. Bukan, tetapi keputusan mahkamah dijatuhkan kerana, ataupun rusuhan itu berlaku kerana 11 hari selepas itu, kerana Islam dihina oleh penjajah setelah diprovokasi dalam akhbar selama 4 hari semasa kes rayuan hendak didengar pada 11 hari bulan Disember. Jadi rusuhan itu berlaku tidak ada mengena dengan keputusan membalikkan Natrah ke Belanda. Apa yang berlaku adalah kerana provokasi orang penjajah menghina Islam di dalam akhbar. Setelah mereka menang mendapat Natrah, mereka menayang-nayang dan menghina-hina orang Melayu atau Islam melalui akhbar mereka. Dan kebangkitan ini adalah luar biasa. Dan bagi saya, ini kerana kasihnya orang Melayu kepada agama. Mereka sanggup turun daripada pelusuk
seluruh pelosok tanah Melayu ke Singapura pada saat mereka tidak saling kenal mengenal. Tidak ada orang Melayu Kedah kahwin dengan orang Kelantan pada masa itu. Tidak ada orang Jawa kahwin dengan orang Perlis misalnya. Jadi ini memang luar biasa. Jadi keluarbiasaan ini, keluarbiasaan ini ingin saya bawa balik kepada renungan kita semua masa sekarang, bahawa roh kasih agama ini hilang. Kenapa dia hilang? Kerana kita bangkitkan, lebih banyak kita bangkit dengan kepentingan diri. Tadi Profesor Dr. Firdaus ada menyebutkan saling bermaaf-maafanlah kita. Saling bermaafan ini hanya ada di dalam orang-orang yang mengasihi bangsanya, mengasihi agamanya dulu, mengasihi Allah, mengasihi Rasulullah, mengasihi agamanya, mengasihi bangsanya, mengasihi apa yang kita ada, tanah air kita ini. Sekiranya tidak ada kasih ini, kita tidak akan sanggup bermaafan, kita tidak akan sanggup berkorban kerana bangsa kita. Kita tidak akan sanggup berkorban kerana negara kita. Kita tidak akan sanggup berkorban dalam parti politik kalau kerusi kita tidak ada, kalau kita tidak ada kuasa, tidak ada kedudukan, tidak ada pangkat. Maka saya ingin mencadangkan supaya mutakat ini, selepas ini mutakat ini mempunyai menjadi satu institusi khas yang membuat koreksi, membuat pembetulan terhadap politik. Dan orang-orang politik boleh menganggap boleh dengan cara kita berkomunikasi atau cara kita membuat tindakan supaya kita dengan kebijaksanaan kita, dengan kasih sayang kita, kita berupaya membuat supaya golongan politik menghormati kita. Jadi mutakat ini mesti diinstitusikan. Saya tak tahu macam mana bentuknya, macam mana keadaannya. Ini terpulang kepada bijaksana kita di sini. Dan roh kasih agama itu ditransfer melalui keputusan-keputusan yang kita akan buat bersama. Bagaimana? Sama ada di kalangan anak-anak muda di sekolah dan sebagainya. Banyak cara boleh dilakukan. Dr. Fadilah Kamsah sangat bagus bab-bab ini. Terima kasih. Terima kasih banyak.